Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kerana sudi singgah ke video saya. Okey, terima kasih pada yang sudi subscribe, tanda sokongan ataupun tanda anda support pada saya. Okey, so video kali ni kita just nak refresh ataupun kita nak pergi kepada more detail tentang teknik tipu menipu ataupun teknik divergent, hidden divergent, macam itulah nama asal dia. So dalam video ni saya nak cuba jelaskan lagi detail lagi detail ataupun apa yang perlu kita fokuskan ataupun apa yang perlu kita tengok. Okey, apa yang perlu kita tengok untuk memastikan setup tu valid ke tak valid. Okey, so bagi penggemar-penggemar indikator, anda boleh gunakan indikator lah untuk mencari setup-setup yang menipu ni. Sebab semuanya base kepada structure sama ada structure market ataupun structure market price ataupun structure kepada indikator tu sendiri. Okay? So video ni saya nak detailkan macam mana kita untuk kita tengok lah structure market dengan structure indicator tu. Alright, so kalau kita teruskan kita go through. Okey, kita tahu yang pertama kita tahu yang setiap indikator, okey, kita tahu yang pertamanya setiap indikator. Okey, nombor satu kita tahu yang indikator, okey, indikator mesti follow price lah. Okey, mesti follow price. Mesti follow price. Follow market lah. Okey, follow market. Mesti follow. Oh, silap, saya tak boleh menggunakan mesti follow. Dia indikator ni dia terbentuk. Okey, indikator terbentuk. Indikator ni dia terbentuk dari pergerakan price. Okey, pergerakan structure price lah. Kita terus masukkan structure. Okey, pergerakan structure price. Okey, sebab macam mana kenapa kita cakap macam tu? Sebab kita tahu bila price bergerak, okey, bila price bergerak, ini contoh price bergerak, barulah indikator yang merah adalah indikator, biru adalah price, barulah indikator akan terbentuk. Dia akan buat movement dia. Okey, so kalau price turun, indikator pun dia kena turun lah, sebab dia terbentuk. Dia mesti complete, price yang complete dulu, barulah indikator pun terbentuk. Okey, so dekat sini inilah yang selalu kita cakap. Kita selalu kata indikator lagging. Yes, memang indikator akan lagging sebab dia mesti terbentuk, dia mesti terjadi selepas price terjadi. Okey, dia tak boleh indikator, kebiasaan indikator saya tak pernah nampak lagi lain. Biasanya indikator dia tak boleh indikator jadi dulu kan. Indikator jadi dulu baru price ikut, baru price jadi. So dia macam itu, kalau macam tu senang kan. So indikator dia mesti terbentuk daripada pergerakan price. So kita kena ingat ini So indikator berjalan, bila price jalan, barulah indikator pun akan ikut dia jalan macam tu. So sebab tu dia lagi. Okay, yang kedua yang kita perlu ingat adalah sebab kita tahu yang kedua structure untuk structure market ataupun price, okey, ataupun price
dengan structure indicator, okay, dengan indicator mesti sama. Dia mesti sama. Okay? Dia mesti sama sebab kita tahu indikator dia terbentuk daripada pergerakan price. So dia mesti sama lah. Okay? Dia mesti sama. Yang ketiga, macam mana kalau dia tak sama? Okay. Yang ketiga, kalau dia tak sama. Kalau structure tak sama, kalau structure kedua-duanya tak sama, okay, kalau structure dua-dua, okay, structure dua-dua tak sama, mesti okay, mesti ada salah satu structure yang menipu, okay? Yang menipu, atau menipu bohong lah. Okay? Dia mesti sama, okay? Dia mesti sama, sebab okay? Dia mesti sama. Ingat ni, dia mesti sama. Dan sekiranya dia tak sama, sekiranya structure kedua-dua structure ni tak sama, mesti ada salah satu structure yang menipu. Okay? Kedua-dua ni maksudnya structure untuk market dan juga satu lagi structure indicator. Okay, dalam kes ni kita, macam kes saya ni, kes yang kita guna ni, kita gunakan kepada AO lah, Awesome Oscillator. Okay, Awesome Oscillator. Okay, so kita akan tengok structure Awesome Oscillator. Okay, so bila kita melihat kita tengok price, tengok pergerakan price tu, kita tengok kepada structure dia. Bila kita tengok dia sama, lepas tu kita perhatikan AO punya indicator punya structure pun sama. So benda tu logik lah, sebab AO dia terbentuk daripada indicator, dia terbentuk daripada price. Okay, tapi bila kita tengok structure kedua, structure market dengan structure indicator ataupun AO tu, dia tak sama. Okay, dia tak sama. Maksudnya contohnya dia buat macam contoh, kita ambil structure market, dia membuat high, dia membuat low, okay, dia membuat low, tiba-tiba dia membuat high. Okay, dia membuat high. Tapi AO dia buat high, dia ikut, masa ni dia ikut. Sekejap, dekat sini so dia membuat high, dia buat high. Tiba-tiba AO ni dia membuat high. Okay, kat sini dia sama lagi. Okay, dia membuat high, dia ikut. Lepas tu dia naik. Okay, price naik, market buat high. Tapi AO dia tidak membuat high. Dia membuat lower high. So maknanya kita tengok macam ni, kita tengok tak sama lah. Kan? Price membuat high dan high, tapi indikator dia membuat high dengan high low. So ini kita kata kita nampak yang ni. Yang ni kita kata market dia tak, kedua-dua market ni tak sama. Okay? Yang ni kita tengok dia tak sama. Okay? Yang ni dia tak sama. Kalau yang sama, dia mesti market dia buat high, dia buat low, dia buat high, dia buat high yang baru, dia buat high low, macam tu. So ni market macam ni. So kalau kita nak kata dia sama, AO ataupun Indi, dia mesti buat high, dia buat low, so dia membuat high yang baru.
kita tengok kedua-dua structure. Kita tengok structure market, dia buat high dengan, lepas tu dia buat high. AO pun, Indi pun dia buat high, dia buat high yang baru. So ini baru kita katakan kedua-dua structure adalah sama. Yang ini adalah kedua-dua structure adalah sama. Okey. Yang ini sama, yang ini tak sama. Sama juga kalau terbalik kan, kita tengok je lah nanti. Kita tengok kalau dia buat price, kalau price dia buat low kan, dia buat low, lepas tu dia buat high, lepas tu dia buat macam ni, dia buat macam ni. Ni market ni market. Lepas tu kita tengok AO dia buat macam ni. Yang ni yang turun ni dia ikut turun. Lepas tu naik ni dia naik. Lepas tu dia turun. Dia turun, okay. Lepas tu dia naik. So dekat sini pun kita tengok, bila kita tengok sini pelik lah. Kenapa price dia buat low tapi dia tak buat lower low, tapi AO indicator dia buat low, dia buat lower low. So dekat sini pun kita kata kita nampak beza macam ni. Kita kata okey, so ini structure tak sama. Okay, ini structure tak sama. So bila structure tak sama, kita akan membuat analisis yang kita akan mengatakan, bila kita melihat structure tak sama, kita mengatakan mesti ada sama ada yang ini. Okey, sama ada yang ini sama ada structure yang ini, structure market ni. Okey, sama ada structure market ni ataupun structure indikator yang menipu. Mesti ada salah satu yang menipu. Okey, mesti ada salah satu yang menipu. So macam mana kita nak detect? Yang structure yang mana satu yang menipu? Okey, so ingat nombor 4. Ingat nombor 4. Nombor 4 adalah structure yang menipu. Structure yang menipu adalah structure yang membuat breakout. Structure yang menipu adalah structure yang membuat breakout. Okay, so macam case dekat sini, untuk case yang first ni, kalau kita melihat di sini, okay, bila kita lihat di sini, yang ini dia breakout dekat sini. Okay, dia breakout high ni. Tapi yang ini dia tak breakout. So yang ini menipu. So masa ni kita akan kata market ni yang menipu. So lepas tu dia akan pump, lepas tu dia pun naik sikit, so dia pun turun. Alright. Dia akan ikut yang ini. Okay, so yang ini menipu. Kita ingatkan bila kita tengok macam ni, kita sangkakan price dah buat high. Kita ingatkan dia nak naik tapi sebenarnya tu yang kita terkena, sebenarnya dia pun turun. So market yang menipu. So dalam case yang kat sini pula, ingat yang menipu adalah
structure yang menipu adalah structure yang membuat breakout. So kalau kita tengok dekat sini, dengan kes ni yang menipu, yang breakout adalah yang bawah ni. Yang kat sini AO yang breakout. AO yang breakout. Lepas tu dia pun dia pun akan naik. Dia akan meneruskan berjalan. Dia turun sini sekejap, dia pun naik. Okey. So untuk yang kelima, yang kelima, so saya nak pergi, alamak, saya terus kat sini. Okey, nombor 5. Nombor 5 untuk selamat, untuk selamat atau kita kata confirmation lah. Okey, untuk selamat ataupun confirmation. Ini juga. Okey, untuk selamat ataupun confirmation, kita untuk selamat ataupun confirmation, kita tunggu bila dua-dua structure sama. Kita tunggu untuk selamat, kita tunggu dua-dua confirmation. Untuk selamat atau lebih kepada confirmation, kita tunggu dua-dua structure ni sama. Maknanya dia jadi macam ni ataupun dia jadi menurun lah. Okey. So cuma untuk kes yang untuk kes dan structure macam ni, untuk kes dan structure macam ni, saya nak untuk case yang saya tunjuk, saya buat baru. Saya buat baru lah. Okey, untuk cuma untuk structure yang bila kita melihat kepada structure market, bila kita melihat pada structure market yang bergerak macam ni, market yang macam ni, naik macam ni. Okey, macam ni dia baru naik, tengah naik tiba-tiba kita melihat AO dia buat macam ni, dia turun. Okey, lepas tu yang naik ni dia ikut. Masa kalau kita lihat masa ni, kita lihat kat sini AO tak break. Tapi yang kat sini dah break. Tapi candle ni tak close lagi. Sila tunggu, kena tunggu candle ni close. Dulu. Kita jangan terus bila kita tengok macam tak break, kita terus entry. Jangan. Sebab contoh ini candle ni tengah naik ni, tengah momentum naik. Tapi kita tengok AO dekat sini, belum break. So kita nampak sini dah sini dah pergi kan, dah break. Kita jangan terus entry sell untuk case macam ni. Sebabnya kita tahu AO ni dia lagging sikit, sebab dia mesti tunggu price ni, candle ni close, lepas baru kita
kita tengok apa yang terjadi dekat AO. Kalau dia tengah momentum naik, price dah buat higher high baru, tunggu sekejap AO untuk case macam ni. Sebab dia boleh naik break AO dekat sini. Sebab dia kan lagging, dia kan follow data daripada market. Tapi sekiranya kita tengok macam kita tengok jauhnya, macam contoh price dah buat macam ni, price dah pergi jauh dah break dah jauh dah. Tapi AO dia price dah break jauh, tapi AO dia macam turun, dia duduk macam ni je kan. Duduk macam ni. Nak entry atas ni, ni sila tengok kepada SNR ataupun support resistance ataupun apa-apa zone yang anda entry lah. Sebab ni dah terlampau jauh, price ni pun dah close 2 candle ke 3 candle dah close, tapi masih lagi di bawah. So dia untuk entry awal dia ada potensi untuk terjun dekat sini. Okay. Tapi nak entry, kalau nak entry lah. Tapi kalau nak confirmation, pastikan price turun, dia breakout sini, dia breakout low kan, kita dah belajar structure kan, A, B, C, dia breakout B, dan price turun, dia breakout bawah ni, dan AO yang ni dia turun ni, dia pun breakout yang ni. Biasanya dia akan buat macam tu lah, dia akan naik balik, kemudian dia pun junau. Dia naik balik kat sini, dia pun junau. So kat sini structure pun dah sama. Okay, so macam tu saja. Itu je kena ingat. Pertama kita kena ingat, okay, kita ni balik. Pertama kita kena ingat yang market ni dia mesti sama. Structure untuk AO, structure dengan indicator dengan market dia mesti sama. Mungkin dia mesti sama sebab kita tahu indicator dia follow data daripada market price. So bila tak sama, maksudnya ada salah satu structure yang menipu. Sama ada structure pada structure market tu ke ataupun structure indicator tu yang menipu. Okay, ingat dia. Bila tak sama, mesti ada yang menipu. Sebab dia mesti kena sama. Right. Lepas tu bila kita tengok tak sama, okay, bila kita tengok tak sama, structure tu ada salah satu structure yang menipu. Yang mana yang kita nak tahu yang menipu? Yang menipu adalah yang membuat breakout. Okay, yang membuat breakout adalah yang menipu. Okay, sebab yang breakout kat situ lah kata jadinya kita panggil false breakout. Okay, false breakout. So untuk confirmation, pastikan kedua-dua structure, kalau kata dia nak turun, pastikan kedua-dua structure iaitu structure market ataupun structure indicator, structure AO lah kita kat sini, pastikan dia kedua-dua ni dia break. Kalau nak sell, dia mesti kena break low lah. Okay, structure market break low, structure AO pun break low. Okay, kalau nak buy, structure market break high dan structure AO pun break high. Okay, so macam tu lah dia punya salah satu cara untuk kita melihat structure market dengan structure indicator, sebab dia mesti sama. So, kita tengok ke chart. Okay, kita tengok ke chart. So sekarang ni saya buka, ini adalah reko, chart. Tapi tak apa, sebab saya nak beri contoh je. Okay, ini adalah reko box 10. Okay, reko box 10. So, clear kan? Okay, macam contoh dekat sini. Dekat sini tadi kita melihat kepada structure. Dekat sini kita tengok dulu kepada, okay, kita tengok kepada market price dia buat penurunan. Okay, dia buat low, lepas tu dia naik. Okay, so kita pun tengok kepada structure AO. AO dia turun. Okay, dia turun dekat sini, dia pun naik. Okay, sama kan. Lepas tu yang ini, lepas tu dia pun turun. Dia turun. AO turun tak? AO turun. Lepas tu market naik.
AO pun naik. Okay. So dekat sini kita dah nampak, kat sini dia dah breakout sini, dah breakout. Tapi dekat AO market tak breakout. Okay. Dekat AO structure dia tak breakout. So yang breakout adalah yang menipu. So dia pun naik, dia naik. Okay. Tapi untuk kita dapatkan confirmation, kita mesti tunggu dia market dia sama. So dekat sini kita tengok. Kalau kita tengok dekat sini, AO ni kat sini dan dia naik ni, dia dah break lah high ni. Okay. Tapi masa ni dia tak break pun. Tak break pun lagi. So dia pun junang balik. Dia junang balik. Lepas tu yang ini dia junang balik dia break. Ini dia break tapi dia junang balik. Yang dekat sini kita tengok, dekat sini yang menipu adalah price. Betul, yang menipu adalah price. Sebab dia tak break tapi ini break. So dia pun naik. Okay. Bila dia naik sini, bila dia naik sini, structure kat sini, structure price tak break tapi structure AO break. Lepas tu dia turun. Dia turun lagi. Ini yang dia sekarang ni, dia turun ni, laju ni kenapa? Cuba tengok kat sini. Okay, ini kita ada resistance AO dekat bawah sini dan high resistance dekat price dekat sini. Okay. Ini dia turun, dia naik. Saya lukis Ini dia turun, market turun, AO pun turun. So dia terbentuklah high baru dekat sini high baru price dekat sini, high baru AO dekat sini. Lepas tu price pun naik balik, AO pun naik balik, AO pun naik balik. Okay, AO pun naik balik. Samalah gerakan dia, sama-sama naik balik. Tapi kenaikan AO ni dia break high ni, tapi market tak break. So yang mana yang menipu? Yang break adalah yang menipu. So dia tak naik lah, dia pun turun. Dia dekat sini, dia pun turun balik. So kalau kita macam reko ni, box 10 ni kita tak nampak sangat. Kita boleh tengok box 5. Ada apa-apa setup tak kat box 5 ni yang dia naik turun. So kalau kita tengok dekat box 5 dekat sini, ini high tadi, high dia dekat sini, high dia dekat sini So high dia dekat sini. Dia naik, dia break, dia terus break. Lepas tu dia turun balik sebab structure AO tak break tu. So yang break yang menipu. Macam case sekarang ni, kat sini tadi, lalu kita dah boleh sell lah dekat sini tadi. Sebab saya tengok dekat sini price turun, break. Cuba kita masuk sell satu. Dah terlambat tapi tak apa. Ok, kita dah tengok dekat sini dia break. Ok, dia break, AO pun break. Maksudnya dia buat structure low power low. So dia sama-sama break. Sepatutnya kalau nak ni kita tunggu di zone dekat sini lah. So saya akan rasa saya ada dekat sini. Okay. Patutnya dia ni kita boleh sell dekat sini. Dia dah masuk zone kita, kita dah mapping, kita baru boleh sell. Tapi kita melihat kepada structure dekat M5 ni, dia dah buat structure yang sama. So kita boleh entry. Adakah entry kita berisiko? Ya, berisiko. Sebabnya kalau kita tengok dekat box 10 ni, masa ni nampak tak low ni, low dekat sini. Dia belum break. Tapi kita tunggu, kita jangan terus entry buy. Kalau kita tengok macam ni, kita jangan terus entry buy tau. Kita tengok okey, ini dah break, ini dah break satu candle, tapi AO belum, AO structure belum break. Jangan terus buy sebab AO lagging. Ingat AO lagging, indikator dia lagging, indikator dia lagging.
itu untuk kita lihat. So kita cari contoh-contoh lain. Saya nak bagi anda nampak yang mana yang menipu, yang mana tak menipu. Okey, kita lihat dekat sini dia continuous sell ni, biarlah. Saya tarik SL dulu, letak atas ni. Okey, kita tengok yang ni yang dia turun, memanjang dia turun. Dari mana dia start turun? Kita tengok dekat sini dia start turun. Dia start turun dekat sini. So kita tengok kat sini, masa dia turun ni, dia turun. Lepas tu kita lihat kepada structure AO structure turun. AO structure turun. Lepas tu dia naik. Lepas tu market naik. Lepas tu market naik dan AO pun naik. Kena SL ni saja, kena SL confirm. Kena SL. Pak. So battery terakhir di sini sahaja. Ini ada potensi kena SL. Saya nak tunjuk contoh dulu. Kena SL, kena lah. Tak ada rezeki lah kalau kena SL. Sebabnya kenapa dia naik? Kat sini tadi kita tengok ini zone dia break up, ini tak break up, dia naik. Tapi saya entry buy, saya entry sell tadi berdasarkan box kecil. Box kecil. Lagi satu sebenarnya sepatutnya kalau kita entry box kecil, SL kita dekat zone sini lah. Sebab ini adalah yang kita ni. So saya akan cut loss. Apa 80 roller. 40 roller. Alright. So tak apa. Tak ada rezeki kat situ. Okay, kita tengok balik. Kita tengok balik So dekat sini sekejap. Dia dah jolok ni. Saya nampak. Tak apa. Okay dah, abaikan yang ni. Apa entry juga. Kita akan lihat kepada structure yang ni. Okay, ini dia turun, AO turun. Okay, price naik, AO naik. Tapi price turun balik. Okay, bila price turun balik ni, kita tengok AO pun turun balik. So masa dia dah jadi macam ni, kita tengok okay. So dekat sini kita ada yang menipu. Yang menipu. Okay, yang mana yang menipu? Structure tak sama. Yang mana yang menipu? Structure price yang menipu. Structure price yang menipu. So kita boleh standby untuk sell. Tapi untuk confirmation kita nak tunggu dia apa? Dia break yang kat sini. Okay, dia break yang kat sini.
So dekat sini baru dia break dan dia naik balik dan dia terus turun, baru dia turun. Okey, boleh tak kita naik entry kat sini? Boleh je kalau better tengok box kecil. Tapi dekat sini kita ada setup. Kita ada setup apa? PML. Kita ada head and shoulder dekat sini. Okay. Lepas tu dia turun. Dia dua-dua turun. So kalau kita tengok, okay, masa ni pun kalau kita tengok dekat sini, kita tunggu yang dia break yang ni. Okay, dia dah break. Tapi dia buat low yang baru dekat sini. Dan dia buat low yang baru dekat sini. Okay, dia buat low yang baru dekat sini. Kemudian dia break. Dia pun baru ambil entry kita. Oh dah dia sama. So dia turun, dia buat low, di sini buat low, sini buat new low, sini pun buat new low. Lepas tu jadi dia naik. Okay, dia naik. Dia naik, lepas tu dia turun. So kat sini kita melihat kepada, okay, kita melihat dekat sini market low dekat sini, okay. Market dia buat lower low, tapi AO dia tak membuat lower low lagi kat sini. So tu yang dia naik. Bila dia naik dekat sini, sebab kita akan mapping. Kalau ni kita mesti mapping dia punya high dia. So high dia kat sini. Kalau dia naik dia mesti break high, betul? So dekat sini lah zone dia. Yang latest dekat sini. Ni high. Inilah. Dia turun, tapi dia tak break, dia pull back balik. AO tak break, price menipu lah. So dia pun pull back. Dia pull back ni, masa dia pull back ni kita nampak lah AO dah macam anak lah. AO dah break, tapi dia tak break. So dia jadi sell balik. Okay. So lagi satu tips tambahan. Kalaulah AO ni dalam keadaan macam ni, di bawah zone, di bawah line zero ni, kita fokus kepada cari setup yang sell, tapi setup yang AO yang menipu. AO yang menipu. Tapi boleh bila kita nak buy. Bila macam kat sini kita tengok tengok kat sini, dia AO menipu sell macam ni. Dia break assistant. Maksud tu yang ni tak break. Lepas tu kat sini dia break lagi, yang ni tak break, dia turun. Lepas tu kat sini dia break lagi, dia tak break, dia turun. Dia turun lagi. Bila kita nak buy, kita akan buy bila dia dua-dua break. Macam ni, ada resistance dekat sini, dan dekat sini ada resistance dekat sini. So dia break dua-dua, barulah kita masuk buy. Okay. Kalau AO duduk atas, kalau AO duduk atas dan saja pun dalam keadaan trend ni buy, macam ni, dia naik. Dekat sini pun kita dah nampak, dekat sini dua-dua dah break, sudah naik. Dekat sini AO break, price tak break, dia naik lagi. Dekat sini pun sama. Jadi yang dia turun ni, dia naik last kali ni. Dekat sini AO break dekat sini, tapi price tak break. Dia buy. Bila kita nak sell, so masa ni kalau macam case macam ni, kita dah kena hati-hati lah. Tiba-tiba kita nampak macam ni, so jangan hold lama-lama sangat lah position. Bila kita nak sell, bila dia jadi structure baru. Sini dia buat low, macam tu. Okay, so saya harap penerangan ni sedikit sebanyak membantu lah. Okay, so saya harap penerangan ni sedikit sebanyak membantu. Okay, so cukup itu saja untuk kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Okay, so itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Semoga
video ni dapat memberi anda idea sedikit sebanyak dalam membantu anda dunia trading anda. Assalamualaikum, selamat malam. Bye bye.